guys, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tentang video penciptaan gunung menurut perspektif Al-Quran dan sains. Selamat menonton. Penciptaan gunung menurut perspektif Al-Quran dan sains akan membuka jendela kepada dua pandangan utama terhadap asal-usul gunung. Dalam konteks Al-Quran, gunung dianggap sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sementara, sains menerangkan pembentukan gunung melalui proses geologi yang melibatkan aktiviti tektonik dan perubahan permukaan bumi. Menggabungkan dua perspektif ini dapat membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksiti penciptaan alam semesta. Persoalannya, bagaimanakah terciptanya gunung menurut perspektif Al-Quran dan sains? Objektif kajian kami ialah yang pertama, mengenal pasti sifat gunung menurut perspektif Al-Quran dan sains. Yang kedua, mengkaji peranan penciptaan gunung menurut perspektif Al-Quran dan sains. Dan yang terakhir ialah mengkaji tentang teori gunung bergerak menurut perspektif Al-Quran dan sains. Sifat gunung mengikut perspektif Al-Quran iaitu pertama, ketinggian dan kebesaran gunung. Berikut merupakan tafsiran daripada surah Al-Ghaziyah dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Gunung merupakan perkara yang tertinggi di bumi dan mempunyai luas dan jenis yang tersendiri. Sifat yang kedua adalah gunung bergerak. Berikut merupakan tafsiran daripada surah An-Naml. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam mentafsirkan ayat ini, terdapat dua pendapat pentafsir yang dapat dijadikan pegangan. Yang pertama, mereka yang beranggapan bahawa gunung yang bergerak seperti awan akan terjadi pada hari kiamat. Ulama Al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini, ia berkata, gunung-gunung tersebut setelah meletus menjadi debu yang dibawa angin tampak seperti fata morgana. Pendapat kedua, mereka yang beranggapan bahawa ayat ini sama tidak sekali menggambarkan kejadian di hari kiamat. Hamka berpendapat bahawa ia mengibaratkan gerak gunung yang dimasukkan tidak dapat dirasakan kerana bagaikan penumpang pesawat yang tidak dapat merasakan pergerakan pesawat kecuali jika ia melihat keluar tingkap. Sifat gunung menurut sains. Yang pertama, plat tektonik dan pembentukan gunung. Interaksi plat tektonik berkait rapat dengan pembentukan rangkaian gunung. Sempadan konvergen di mana plat bertembung menyebabkan pemunculan kerak dan penciptaan sistem gunung yang besar. Peranan gunung menurut Al-Quran. Yang pertama, gunung sebagai pasak bumi daripada surah An-Naml ayat ke-6 hingga 7 yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Hal ini dikatakan demikian kerana gerak bumi pada permukaan di mana kita diami ini adalah sama seperti kerangka luar pepejal yang keras, manakala lapisan dalam adalah panas dan berdalir ataupun cecair. Selain daripada itu, gunung bertindak sebagai tiang atau pasak yang mana ia memangk gerak bumi dan memberikan kestabilan kepada bumi. Seandainya gunung-gunung tiada, maka bumi menjadi tidak seimbang. Daripada Ibnu Katsir, maksudnya menjadikannya pasak terkuat sehingga benar-benar kukuh dan teguh agar bumi beserta penghuninya tidak akan tergoncang. Seterusnya, gunung berperanan sebagai sumber mata air tawar daripada surah Al-Mursalat ayat 27 yang bermaksud, dan kami jadikan padanya gunung ganang yang tinggi dan kami beri minum dengan air tawar. Hal ini kerana air adalah makhluk Tuhan yang paling sabar, di mana zat tersebut berasal dari hulu sungai di pegunungan dan terus mengalir menyusuri sungai mencari tempat yang paling rendah hingga sampai ke laut. Selain itu, sumber air yang bersih juga datang daripada saluran air di pegunungan. Yang ketiga ialah gunung berperanan sebagai tempat tinggal daripada surah An-Nahl ayat 68 yang bermaksud, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Hal ini kerana Allah menciptakan gunung sebagai tempat tinggal bagi haiwan-haiwan serta merupakan penempatan awal bagi manusia yang terdahulu. Peranan gunung menurut sains. Yang pertama, gunung sebagai pusat utama biodiversiti. Gunung merupakan pusat biodiversiti yang terkenal memakan pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan.
Perubahan dalam ketinggian dan iklim di seluruh rangkaian gunung mencipta habitat yang pelbagai dan tempat bagi organisma yang pelbagai. Usaha pemeliharaan di kawasan berbukit adalah penting untuk memelihara ekosistem yang unik dan mencegah kepupusan spesies. Yang kedua, gunung sebagai pengaruh iklim. Gunung mempengaruhi corak iklim secara signifikan global dan bukan global. Ketinggian mereka yang menjulang mempengaruhi sirkulasi atmosfer, corak presipitasi dan gradien suhu. Peranan gunung dalam membentuk iklim adalah penting untuk meramalkan fenomena cuaca, mengurus sumber air dan mengatasi impak perubahan iklim. Yang ketiga, gunung sebagai stabilitator. Gunung menjadi akar yang menghadang pergerakan besar yang berlaku semasa gerakan atau goncangan di lapisan bawah bumi. Teori moden tentang lini peng tektonik menyatakan bahawa gunung berfungsi sebagai stabilisator bagi bumi. Pengetahuan tentang dalam kerangka lempeng tektonik sejak mula diketahui akhir 1960-an. Seterusnya, teori gunung bergerak menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang merujuk kepada pergerakan atau kestabilan gunung yang menggambarkan kekuatan dan kekuasaan Allah. Konsep pergerakan gunung dalam Al-Quran sering digunakan sebagai metafora untuk menekankan pelbagai pengajaran spiritual, moral dan teologi. Contohnya, dalam surah An-Namli ayat 27, "Dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan." Dalam menafsirkan surah An-Namli ayat 27, Ibnu Khatir menonjolkan kekuasaan dan kesempurnaan ciptaan Allah melalui komen beliau. Beliau menyatakan pemahaman Quranik bahawa segala-galanya, termasuk gunung yang kelihatan tidak boleh bergerak, berada di kanan Allah. Seterusnya, teori pergerakan gunung menurut sains. Teori pergerakan gunung dalam sains merujuk kepada pelbagai proses geologi yang menyumbang kepada pergerakan, penciptaan dan perubahan landscape gunung dalam skala masa geologi. Terdapat beberapa teori dan proses yang berkaitan dengan pergerakan gunung dan pembentukannya, iaitu tektonik plat, sempadan konvergen, patahan dan timbangan, pelekukan dan pelakukan, dan skala masa geologi. Rumusan kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengenal pasti proses penciptaan gunung menurut perspektif Al-Quran dan juga sains. Dalam kajian ini menerangkan bagaimana sifat-sifat gunung, fungsi gunung serta teori gunung bergerak menurut Al-Quran dan sains. Daripada kajian ini, dapat disimpulkan bahawa penciptaan gunung menurut perspektif Al-Quran menekankan pada peranannya sebagai tanda kebesaran Allah dan pemikiran mendalam mengenai penciptaan alam semesta. Sementara itu, menurut sains pula, fokusnya pada proses geologi dan pembentukan gunung melalui aktiviti tektonik yang dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip saintifik. Hakikatnya, semua yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai fungsi dan kelebihan yang dapat memberi manfaat kepada alam semesta. Oleh itu, sebagai manusia, kita perlulah mensyukuri semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah.